Kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dua orang, yang satu belajar ilmu, memiliki ilmu, orangnya beribadah, namun tidak memiliki tahbib, tidak ada rasa hormat dan sanjung kepada baginda Rasulullah. Seorang bernama Dzul Khuwaisirah, dan yang satu lagi namanya Dzu Ats-Tsudayyah. Kedua-dua orang ini dari segi zahirnya adalah orang yang ahli ibadah. Ibadahnya tinggi, pakaiannya zuhud, penampilannya adalah nampak tanda-tanda orang yang ahli ibadah. Namun hatinya tidak memiliki rasa hormat dan cinta serta tauladan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya ada, dilaksanakan ilmu salatnya, ilmu zuhudnya, namun di dalam hatinya kosong daripada rasa hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan. Maka dia mengatakan kepada baginda Rasulullah saat Nabi mengagihkan harta rampasan perang, katanya, adillah kamu, sesungguhnya ini agihan tidak adil. Kata orang itu mengatakan kepada baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah mengatakan, kalau saya tidak adil, siapa lagi yang lebih adil? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya amanah tentang wahyu langit, takkan kamu tak percaya kepada saya tentang hal-hal keduniaan yang saya agihkan ini? Maka orang itu pun tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada majelisnya, tidak memohon maaf, tidak menginsafi kesalahannya, tidak memohon diperbetulkan kekeliruannya, namun tinggalkan baginda Rasulullah. Orangnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya kosong daripada ta'zim, meneladani kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, saya khuruju min di hadza, akan keluar daripada sulbi orang ini, golongan manusia kalau baca Quran, sebiji macam Quran baru diturunkan, namun tidak melepasi daripada tenggorokan mereka, yang tidak sampai kepada hati. Mungkin fasih bacaannya, mungkin hafizul Quran, mungkin indah bacaannya, namun tidak melepasi daripada tenggorokan. Maksudnya tak sampai kepada hatinya untuk dihayati dan diamalkan serta meresap dalam hati dan jiwanya, hanya di mulut sahaja. Demikian daripada golongan orang-orang seperti ini yang dinamakan golongan Khawarij, yang mereka mempelajari ilmu, ada ilmu, mungkin ilmu Qur'annya, mungkin ilmu hadisnya, namun tidak adanya sunyi daripada cinta kepada Nabi ataupun meneladani kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu lagi dipuji oleh para sahabat karena juga ibadahnya. Katanya janggutnya tidak pernah kering daripada air sembahyang, air wudu, yang selalu dalam keadaan bersuci. Sampai orang itu datang di hadapan baginda Rasulullah, masa masuk ke majlis, di situ Nabi nampak. Kata orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inilah orang yang kami ceritakan tadi. Kata baginda Rasulullah, fa inni ara fi wajhi saf'atan minasyaitan. Saya nampak orang ini ada kesan tamparan daripada syaitan. Sehingga orang itu datang kepada baginda Rasulullah. Kemudian diberitahu oleh Nabi, adakah kamu bercakap dalam hati kamu kalau kamu adalah orang yang paling baik dalam majlis ini? Dia mengatakan, ya. Dia tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sudah ditegur oleh Nabi, masuk dalam majlis dalam keadaan riya, ditegur oleh Nabi, tidak minta maaf, tidak menginsafi, tidak memohon untuk agar supaya didoakan, tidak riya. Dia tinggalkan majlis itu. Kemudian dia salat di hujung sana. Kata baginda Rasulullah, siapa di antara kamu yang boleh pergi dan penggal kepala orang itu? Maka pergi bangkit Sayyidina Abu Bakar, dia dapati salat. Dia tak boleh membunuh orang sedang salat. Maka dia patah balik, ya Rasulullah sedang berdiri salat. Kata baginda Rasulullah, saya tahu kamu tak akan buat. Kemudian Nabi berkata, siapa di antara kamu yang boleh pergi dan penggal kepala orang itu? Nabi tahu tak akan ada yang buat. Pergi ke sana Sayyidina Umar, dia dapati sedang rukuk. Katanya, macam mana nak bunuh orang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, rukuk? Dia kembali, ya Rasulullah sedang rukuk. Sampai pada akhirnya Nabi mengatakan, Nabi menjawab, aku tahu engkau tak akan buat. Siapa di antara kamu yang boleh pergi ke sana dan penggal kepalanya? Bangun Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia dapati orang itu tak ada. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu bunuh orang itu tak akan berlaku fitnah terhadap umatku. Yakni,
adanya orang-orang yang mungkin nampak zahirnya adalah ahli ibadah namun hatinya kosong daripada rasa ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW. Yang satu mungkin tergelincir kepada maksiat namun hatinya ada ta'zim kepada baginda Rasulullah SAW, yang menjadi sebab perubahan kepada jalan yang benar dan bertaubat daripada perbuatannya.